Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada lebih kurang sejam lah sebab kami semua kena bergegas. Malam ini ada tahlil sempena dengan keputeraan yang di-Pertuan Agong. Jadi saya ingat kita ambil 2-3 soalan, kemudian saya dengan Yang Amat Berhormat boleh jawab, kemudian kita ambil lagi dan tengok berapa banyak yang boleh kita manfaatkan dalam 1 jam ini. Jadi ada satu soalan di sebelah kiri sana, boleh terus saja, jangan bergaduh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, Yang Amat Berhormat Tuan Menteri Besar, nama saya Amirul Alizan bin Abdul Rahim, Majlis Perbandaran Kuala Langat. Saya ada 2 perkara saja yang berkenaan dengan pemerkasaan ekonomi. Kita faham KSP ni akan habis, RMK akan habis 2025 dan saya ingin registerlah hasrat ini sehingga ke rancangan ke-13, iaitu di bawah Idris kita akan bangunkan daerah Kuala Langat. Jadi kami pohon 2 perkara untuk ditambah baik infrastruktur sebelum pelabur-pelabur datang ke Kuala Langat. Yang pertama adalah rancangan tempatan banjir Sungai Langat di daerah Kuala Langat dan juga pengukuhan muara Sungai Langat untuk pembangunan Port 3 nanti. Dan yang kedua adalah jaringan jalan raya di daerah Kuala Langat, di mana ianya amat diperlukan sebelum pelabur-pelabur datang melabur di bawah inisiatif Idris dan juga untuk kegunaan Port Seaport pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kami sedia maklum, nanti kami kira. Terima kasih Tuan Amirul. Yang seterusnya, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tommy dah catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anfar Saari, saya ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Saya mohon penjelasan ataupun huraian daripada pihak Tuan Menteri YB bahawa kita menghadapi di Selangor ini 1 juta daripada populasi hampir 7 juta yang mana adalah terdiri daripada warga asing dan pelarian. Kita perlu lihat juga dari segi golongan marginal ini yang mana mendapat perlindungan UNHCR, di mana dalam pembangunan kerajaan tempatan juga mereka ini menyumbang kepada isu-isu yang perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi bagaimana kita menerima mereka ini sebagai assimilate dalam society kita, dalam masyarakat kita, dan juga anak-anak mereka akan menjadi sebahagian daripada warga Malaysia yang akan mencorakkan budaya dan pembangunan dalam negara kita. Jadi saya mohon dipertimbangkan dalam RMK 13 juga bagaimana kita melihat warga asing ini satu daripada isu dalam pembangunan negeri dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaini, pengarah program Pertubuhan Kawan Komuniti Selangor. Saya gembira bila kedua-duanya, Menteri Besar dan juga Menteri menyebut tentang advancing sustainability, peningkatan lestari dalam mengolah pembangunan yang mampu. Dalam konteks itu saya ingin merujuk kepada satu arena zero waste ataupun sisa atau sampah yang sebenarnya menjadi satu fokus yang penting dalam kita melestarikan pembangunan. Walau bagaimanapun para aktivis seperti saya agak bimbang kerana apa yang disebutkan belum menjadi budaya di kalangan rakyat Malaysia termasuk juga Selangor, juga di kalangan beberapa pemimpin masyarakat di peringkat nasional, negeri, pihak berkuasa tempatan, kampung dan mungkin. Sama juga dengan kesedaran industri pengeluar dan pengangkutan barang dan makanan yang mengamalkan pembungkusan seolah-olah tiada batasan dalam menyediakan kemudahan pelubusan sampah. Beberapa tempat pelubusan sampah boleh difahami bahawa jika tidak dijaga ia akan terus membawa bahaya besar
kepada kehidupan manusia. Pengurusan kawasan kediaman seperti JNP ataupun MC, ya, di mana 70% sampah harian datang dari isi rumah. Sampah kediaman, setiap hari kita dapati seorang individu akan membuang 1 kilo sampah. Dalam seminggu, KLCC itu akan penuh dengan sampah. Jadi beberapa kita berharap dan mencadangkan untuk membentuk ekosistem zero waste ini. Ia satu industri yang boleh menyumbang untuk rakyat mendapat pendapatan dan juga memelihara kelestarian alam sekitar dan juga masa depan dunia. Jadi kalau di Selangor ini mungkin syarikat-syarikat seperti KDEB, SW Corp mampu berusaha untuk memberi ganjaran kepada penduduk yang benar-benar mengamalkan zero waste dengan memisahkan sampah mereka dengan betul dan melalui pelbagai usaha kita semula yang lain. Dan ekosistem tersebut kita rasa perlu diperluas dan diberi kemudahan kepada orang awam untuk mudah membuang sampah dengan betul dan mendapat pendapatan melalui usaha-usaha ini. Dan juga galakkan seperti kedai dan pusat zero waste juga dan skim-skim diberi kemudahan dan diberi pengecualian cukai untuk membina industri mereka. Juga penubuhan undang-undang dia kena pendekkan kalau tidak. Sebab urus ini sebab saya tengok dalam muka surat keempat tu. The last page. Okey. Sebenarnya banyak lagi isu-isu untuk mendayakan zero waste ini, seperti circular economy, 5R, upcycling, falsafah membeli hanya bila perlu, dan semuanya itu mempunyai implikasi kos pendapatan sama ada real atau opportunity. So mohon mendapat perhatian pihak yang berhormat sekalian dan supaya sudi bersama-sama kalangan rakyat yang amat prihatin terhadap isu yang disebutkan. Ia selari dengan konsep Malaysia Madani. Terima kasih. Baik, saya jawab dahulu kan. Saya jawab yang Saudara Ruzaini sebut tadi. Aspirasi keseimbangan di antara pembangunan alam sekitar dan sebagainya memang menjadi salah satu teras yang memang ada di dalam rancangan Malaysia ke-12 pun sekarang memang ada, dan sudah tentu ia akan terus diperhebatkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Cuma setakat ini yang kami tengok sebab dia memang di bawah Kementerian Ekonomi, kita merancang untuk menukar masyarakat kita lebih ke arah circular economy kan, ekonomi dalam bahasa Melayu apa dia nak? Ekonomi kitaran. Okey. Saya di Jepun lah bulan 3. Jadi saya tengok dengan terperinci di Jepun, antara yang terbaik di dunia lah circular economy dia. Recycling dia tu daripada sampah tu, dia bukan saja recycle, dia terus boleh jadi ammonia terus. Okay. Yang ini yang bila kita duduk, kita dengar semua. Dan satu nasihat daripada kerajaan Jepun dan masyarakat Jepun yang saya boleh bawa balik kepada rakyat Malaysia begini. Dia yang susahnya bukannya teknologi tu. Teknologi untuk menukar sisa untuk jadi apa-apa tu semua dah ada dah. Nak jadi tenaga pun boleh, nak jadi plastik terus pun boleh, nak jadi ammonia pun boleh. Kenapa hanya beberapa negara di dunia seperti Jepun saja sangat berjaya dalam perkara ini, di negara lain macam Amerika ataupun di Eropah pun tak berjaya sangat? Kerana dia bergantung kepada masyarakat. Di Jepun, kalau tidak recycle, maksudnya dia ada peraturan dan SOP yang cukup jelas macam mana dia nak menguruskan sisa daripada dalam rumah lagi. Separation exhaust semua dah ada, dia ada SOP dia. Dan yang bertanggungjawab kutip sampah tu, kalau dia nak kutip, dia tengok tak mengikut SOP tu, bukan sahaja dia boleh bagi balik, suruh baiki balik, dia tak kutip, yang tuan rumah tu kena denda. Okay, now this is nasihat yang diberikan oleh kerajaan Jepun.
kecuali masyarakat kita boleh menerima kaedah dan perubahan nilai begitu. Kalau tidak, dan yang ini juga yang saya agak berhati-hati, sementara memang selalu adalah kalau di peringkat kerajaan negeri lagi lah memang akan ada, dan Selangor pun memang dah ada waste to energy punya logi semua kan, memang dah ada. Tapi sebenarnya dia banyak bergantung kepada di mana masyarakat kita, adakah kita sudah mula berada di situ dari segi sikap kita yang kita sangat disiplin dengan separation exhaust, dengan kepatuhan kita kepada perkara ini, sehingga kita sanggup membayar denda kalau kita tidak kita semula. Sebab kalau tak jadi macam itu, pandangan yang diberikan oleh kerajaan Jepun kepada kami ialah bubuhlah logi hebat macam mana pun dia tak menjadi, kerana cabaran paling utama ialah separation at source. Jadi sebab itu bila kita merancang sirkular ekonomi untuk tahun-tahun akan datang, awal-awal ini penekanan kita ialah melihat kepada perkara itulah yang macam Saudari Ruzaini sebut tadi. Memang betul, saya tak rasa masyarakat kita bersedia untuk kena denda lah kalau tak kita semula. Kalau Selangor nak buat boleh, tapi lepas tu tukar Menteri Besar baru lah. Kalau berani buat kan, tak kita semula kena denda, memang jadi kerajaan baru lah kan. Jadi saya ingat perkara itu kita kena rancang dengan baik supaya kita bawa kesedaran itu secara positif. Maksudnya kalau antara carrot dengan stick, perancangan kita sekarang untuk meningkatkan lagi ekosistem sirkular ekonomi ialah dengan lebih menggunakan carrot, memberikan insentif. Cuma masalah kita bila insentif ini ialah kita kena berpada-pada lah. Kalau kita terlalu banyak memperuntukkan berbelanja, dia akan mengambil peruntukan daripada perkara-perkara yang lain. Tapi saya sedia maklum itu jugalah yang ada secara dasarnya di peringkat kerajaan dan diperturunkan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Isu dia sekarang ialah macam mana nak menangani tentangan daripada masyarakat setiap kali kita nak push, nak tingkatkan lagi kepatuhan kepada kitaran semula. Soalan daripada Saudari Anfal tadi ialah mengenai pelarian. Kita ada di Selangor lebih kurang 200,000 lebih pelarian Rohingya, dan juga pekerja asing tu lagi banyak lah. Ada pekerja asing yang dengan permit, ada yang lebih masa, ada yang undocumented, memang tak register mana-mana kan. Perbincangan yang pekerja asing tu saya ingat lebih mudah sedikit mengenai macam mana kita nak tangani, kerana pendirian mengikut undang-undang itu jelas. Siapa yang tidak ada permit, kalau kena tangkap, kita hantar balik, kerajaan dia kena terima. Siapa yang nak bekerja di sini, dia kena ada permit dan lain-lain kan. Undocumented, kamu rakyat negara ini tak ada permit dan sebagainya, kita hantar. Satu keputusan dasar yang perlu dibuat secara teliti ialah mengenai pelarian. Kerana Malaysia tidak menjadi penandatangan kepada piagam pelarian di bawah bangsa-bangsa bersatu. Jadi ini yang dia menjadi agak mencabar untuk kerajaan, kerana secara rasminya kita tak ada pelarian. Kita tak ada secara rasminya, because we are not a signatory. Kali terakhir kita ada pelarian yang diiktiraf mengikut peraturan antarabangsa, dan oleh sebab itu maka kita ada tanggungjawab undang-undang, ialah semasa pelarian dulu Vietnam di Pulau Bidong. Tapi kita itu one off itu saja, kita tak pernah tanda tangan kan. Jadi itu sebenarnya kedudukan kerajaan sekarang. Legally kita sebenarnya tak ada tanggungjawab kepada pelarian, kerana kita bukan penandatangan kan. Tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mengambil kira bahawa mereka telah berada di sini.
setakat ini tidak nampak ada tanda-tanda yang mereka akan diterima balik oleh negara mereka. Mereka juga rakyat, dan atas peri kemanusiaan kita perlu mengambil kira perkara itu. Dan kalau kita terus tidak buat keputusan, itu juga akan menjejaskan kedudukan negara di mata antarabangsa, kerana seolah-olah kita menggalakkan perdagangan manusia. Jadi ini dilema yang kajian yang sedia ada, dan di peringkat kami memang dari segi perbincangan, pandangan dan ulasan pendirian mengenai pelarian dari sisi ekonomi sudah pun berjalan. Dan saya ingat keputusan-keputusan utama mengenai dasar itu akan berlaku. Jadi bila sudah ada keputusan dasar kerajaan, dan itu akan membolehkan jabatan-jabatan kerajaan akan berjaya menangani perkara ini dengan lebih senang. Sekarang ini tak ada apa. Jadi PBT pun nak buat macam ni, pihak polis pun nak buat macam ni, immigration pun nak. Jadi there's nothing that binds us, kan. So we have to go through to that stage dahulu, dan perbincangan itu lebih baik dibuat di belakang tabir di peringkat dasar, supaya ia boleh membantu keseluruhan sistem kerajaan dan masyarakat kita menangani perkara ini. Sebab dia memang tidak ada apa-apa guideline setakat ini, kan. Soalan pertama daripada Datuk Amirul tadi, insya-Allah kita itu proses dia, kami tunggu. Dan KSU, Kementerian Ekonomi, bekas SUK Selangor. Jadi saya tak tahulah. Bila saya tengok senarai Selangor tu, saya teliti lebih sikit lah, takut dia terlebih kepada Selangor, kan. Tapi Kementerian Ekonomi, Menteri Ahli Parlimen Selangor, KSU-nya bekas SUK Selangor. Jadi insya-Allah lah kita akan pastikan kita tak terlepas pandang langsung Selangor. Cuma ialah kami juga kena berhati-hati memastikan bahawa agihan semua itu dia menepati dasar yang telah pun ditetapkan di Parlimen nanti bila kita bentangkan RMK 13 nanti. Jadi kami sedia maklum, insya-Allah. Kita ada Amin nak jawab, Datuk Tok Min nak jawab. Sikit saja. Terima kasih. Saya rasa yang pasal sisa pepejal ataupun waste tadi, memang kita sedang move towards waste to energy, dan kita akan bermula di Jeram 1, 2, 3, Tanjung 12, dan mungkin ada satu lagi. Tapi waste energy itu bukanlah segala-galanya, sebab akhirnya kos pengurusan, pengangkutan sampah dan sebagainya itu akhirnya memerlukan balik kepada user, iaitu pengguna. So pendidikan, kita sebenarnya memang memulakan dengan teknologi, memulakan dengan lain-lain, baru pendidikan. Macam air lah. Kita dengar pembaziran air, penggunaan air kita dengan UNDP jauh, ataupun dengan apa yang ditetapkan oleh UN sangat jauh. Kita 250, 267, UN 167 liter per day. Ini contoh-contoh yang luar biasa, tapi kita kena mulakan. Saya percaya ini adalah jangka masa panjang. Sustainability, kehidupan negeri maju bukan hanya teknologi tetapi juga lifestyle dan kehidupan. Jadi ingat, itu perkara yang saya boleh respon lah, yang berkenaan dengan waste to energy ataupun sisa sampah ataupun pengurusan sisa pepejal yang ada dalam negeri Selangor. Terima kasih. Kita boleh ambil satu round lagi soalan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya Elizabeth Wong, Ahli Dewan Negeri di Selangor. Soalan saya bertumpu tentang bab 9 dengan izin, enhancing energy sustainability and transforming the water sector. Itu memang dicatatkanlah dalam buku RMK 12. Jadi soalan saya ialah, dalam bab ini kita ada dibincangkanlah, ada enhancing dengan izin, enhancing the energy sector, ensuring sustainable progressive oil and gas subsector, enhancing electricity subsector. Jadi bukankah ini satu kontradiksi? Kerana saya lihat kerajaan persekutuan hari ini memang bertumpu kepada renewable energy, tenaga yang boleh diperbaharui, tetapi pada masa yang sama kita juga ingin menyelamatkan oil and gas sector. So mungkin
Yang Berhormat Menteri boleh beri beberapa pendapat lah tentang isu ini. Soalan kedua saya lah, Kerajaan Pusat baru-baru ini telah mengumumkan kita sekarang boleh ekspor renewable energy dengan izin kepada luar negara. Tetapi pada masa yang sama, ada kenyataan daripada Kerajaan Pusat yang mengatakan pengeluaran tenaga harus disekat ataupun dikawal. Jadi di mana kita boleh cari titik pertemuan antara dua ini? Kita boleh ekspor tetapi pengeluarannya dihadkan. Akhirnya satu cadangan untuk Kerajaan Pusat memandangkan ada plan ataupun rancangan untuk batalkan subsidi bil elektrik untuk T20. Saya cadangkan kepada Kerajaan Pusat untuk menyalurkan savings tersebut kepada sektor tenaga hijau. Kalau kita ambil subsidi itu, saya rasa agak substantial, tetapi kalau kita masuk balik ke dalam TNB, saya rasa itu tidak wajar. Kalau boleh kita subsidiskan lagi dalam pengeluaran tenaga hijau. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Nabila dari Pertubuhan Syarikat Rakyat Malaysia, sebuah pertubuhan NGO. Jadi kita lihat baru-baru ni semakin banyak discussion tentang gaji minima ataupun minimum wage. Bagaimanapun discussion tu terlalu vague and tak cukup detail oriented sangat. Sebentar tadi pun YB ada sebut tentang agihan sekata mengikut demografi. Bagaimana pula dengan agihan sekata mengikut umur? Jadi saya nak perincikan lagi discussion tentang minimum wage dengan mengutarakan satu soalan, iaitu bagaimana pihak kerajaan dapat memastikan graduan yang baru sahaja menyertai workforce menerima gaji yang setimpal dengan nilai produktif yang mereka berikan. Jadi sebelum saya berundur, kami ada sediakan sebuah kajian melalui dokumen manifesto belia kami. Jadi kalau YB berminat, kami ingat nak pas satu kopi kepada YB untuk kongsikan pandangan dan juga kajian yang telah kami lakukan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Syukri daripada Majlis Bandaraya Subang Jaya. Yang pertamanya saya nak sentuh tentang kampung tradisi. Kita hendak kepada pembangunan, cuma dicadangkan supaya kampung tradisi ini dikekalkan identiti untuk anak cucu kita. Yang keduanya, indeks kebahagiaan di Selangor agak rendah berbanding dengan yang lain. Dicadangkan supaya produk pelancongan di Selangor dapat diperbanyakkan, khususnya kita ada pantai, kita ada sungai dan kita ada tasik lombong ke apa ke. Harap benda ni dapat diusahakan supaya indeks kebahagiaan kita Selangor ni akan meningkat dan menjadi tarikan semua penduduk di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum YB Rafizi, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Begini, saya minat kepada satu slide yang dibentangkan oleh EPU tadi, iaitu kontribusi ataupun bagaimana negeri Selangor contribute kepada GDP persekutuan, di mana kalau kita tengok angka yang dibekalkan tu 24.8%, dan kalau you tengok kepada the second best Kuala Lumpur hanya pada 15%. Maknanya kalau kita bagi masa pun pada negeri lain untuk play catch up, saya rasa susah. Dan sejak saya berkhidmat di negeri Selangor, saya rasa trend tersebut kekal. Kalau tengok pada graf yang sebelah tu pula, kebahagiaan rakyat negeri Selangor, saya rasa kalau nak tingkatkan tahap kebahagiaan rakyat negeri Selangor tu, sebaiknya peratus yang sama kita contribute kepada GDP kerajaan persekutuan itu dikembalikan juga dalam bentuk peruntukan RMK pada negeri Selangor. Jadi kalau tadi yang Berhormat sebut 400 bilion kan untuk tempoh 5 tahun, 100 bilion saya rasa banyak benda boleh buat kat Selangor ni kan. Jalan lebih baik, sekolah lebih baik dan sebagainya. Betul? Setuju
Itu yang pertama lah. Soalan saya adalah, apakah dasar kerajaan Madani yang ada sekarang ni melihat kepada ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi negeri? Maknanya macam ni, sebab kalau di Selangor, saya rasa Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita ada rancangan Selangor 1 yang mengunjurkan peratus contribution tersebut akan naik pada 30% pada tahun yang akan datang. Jadi kalau kita dibenarkan membuatkan lonjakan seperti itu, saya rasa kita ni macam enjin yang lama lah, yang tak pernah diservis sejak tahun 2008 sebab kita terpisah daripada persekutuan, dan banyak benda-benda dan pelaburan baru yang harus dibuat untuk kita servis semula dan kita aktifkan semula enjin ekonomi ini. Jadi adakah dasar kerajaan sekarang ni seperti dulu di mana dia melihat pada konsep federalisasi, maknanya macam Robin Hood curi pada negeri yang bagi banyak, bagi pada negeri miskin, dan kita ulang, ataupun kita nak ambil pendekatan yang lebih dramatik di mana kita kata kalau Selangor dah ke depan kita fokus saja. Macam boleh tak kita buat satu hala tuju baru macam Singapura sebagai contoh, dia terpisah daripada Malaysia dulu. Lee Kuan Yew ada sebut kita akan jadikan Singapura ni sebagai Swiss di Asia Tenggara, dan dimasukkan semua pelaburan infrastruktur yang ada, pelabur pun masuk. Jadi ada pilihan lah di peringkat persekutuan sama ada nak treat Selangor ni lain daripada yang lain, ataupun dia hanya terus jadi kantung yang diambil dan kita agihkan pada negeri lain lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muiz, Ahli Majlis MBSA. Soalan saya ringkas. Saya nak tanya pada YB Menteri, adakah Kementerian Ekonomi bersama dengan kementerian berkenaan lain sudah merangka strategi atau mekanisme untuk menurunkan kadar inflasi dengan lebih pantas? Sekiranya ya, apakah jangkaan masa kadar inflasi boleh diturunkan ke paras bawah 2.5% dengan strategi atau mekanisme mengengkang inflasi ini? Dan yang terakhir, relate-nya, apakah jaminan penurunan kadar inflasi negara ini boleh dinikmati oleh people on the ground atau rakyat di akar ubi? Dan soalan sampingan, disebabkan kita nak beralih kepada negeri bahagia, saya terfikir dengan orang-orang OKU dan autism, apakah perancangan kerajaan menangani ekonomi bagi warga OKU, terutama di autism lah? Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saufi bin Muhammad Zaki daripada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Baru Mukim Sabak Bernam. Okay, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Tuan Rafizi Ramli berkenaan dengan cara pemikiran kita, ya, mentaliti kita dalam menguruskan sampah. Itu adalah sebenarnya cabaran pada kita lah. Contohnya sekarang ni saya memang bersetujulah kerajaan menyediakan tong roro di setiap kampung, dan penduduk kampung boleh buang ke dalam tong roro lah. Tapi yang saya nampak ada kelemahannya adalah masih ada orang-orang kampung yang melupuskan sampahnya sendiri. Contohnya dia membakar sampah. Okey, jadi saya nampak di sini kita perlu melihat pada akta-akta yang sedia ada lah. Contoh Akta Alam Sekitar Seksyen 29A-1 dan 29A-2. Kita pendapat saya, penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar sepatutnya melakukan siasatan atau rondaan dan penguatkuasaan lah untuk menguatkuasakan akta-akta yang sedia ada untuk mendidik rakyat, terutama orang-orang luar bandar yang mempunyai mentaliti yang kurang sedikit lah. Sebab kita nampak kalau kita bercakap pasal negeri Selangor, maksudnya ia punya luruh di bandar dan di luar bandar. Maksudnya kita perlu mendidik masyarakat di luar bandar juga. Okay, jadi pendapat saya lah itu, akta-akta yang sedia ada perlu kita kuasakan sebelum untuk membuat sesuatu langkah yang lebih jauh seperti pengasingan sampah. Itu saja, terima kasih. Salam sejahtera YB. Assalamualaikum. Satu lagi last. Yes, saya jawab dulu kot. Kalau tidak
tinggal 2 minit, saya tak jawab, semua tanya soalan saja. Satu habis. Dah ada 5 soalan, saya jawab dulu. Kalau ada masa sedikit, boleh ada round terakhir. Okey, alright. Tadi yang soalan pertama daripada Baby Elizabeth Wong ialah mengenai, sebenarnya semua itu ialah mengenai dasar peralihan tenaga kita, kan. Untuk menjawab itu, saya ajak kita memahamilah situasi industri minyak dan gas dan juga kedudukan unjuran tenaga kita di masa datang. Dia selalunya tak ramai orang yang ambil minat pasal ni sebab dia very spesifik, kan. Walaupun RMK 12 dan semua perancangan kita ialah untuk memperkasakan lagi industri minyak dan gas kita, kerana industri ini adalah industri yang antara paling banyaklah menyumbang kepada hasil negara. Tetapi kita kena juga ingat bahawa gas yang digunakan di dalam negara sebahagian besarnya menjadi bahan bakar untuk penjanaan elektrik, dan sebahagian besarnya ini dijual kepada penjana-penjana elektrik pada kadar yang diberi subsidi yang tinggi oleh kerajaan. Kalau kita semak, bergantung kepada siapa kita semak, anggarannya ialah sejak 20-30 tahun yang lepas, kita ada 2 bentuk subsidi yang kita berikan. Satu ialah apabila gas itu dijual pada harga yang dikawal oleh kerajaan. Mula-mula dulu, masa saya di oil and gas dulu, RM6.40 per MMBTU. Pada keadaan masa tu harga dia lebih kurang RM15. Kemudian dia naik jadi RM11.32. Sekarang lebih kurang RM20 1 MMBTU. Pada keadaan yang harga sebenar, harga pasaran lebih kurang RM30 lebih. Jadi ini sebenarnya wang negara yang, yalah, for the lack of better word, kalau tanya orang, yang terbakar lah. Sebab you boleh dapat 30, you bagi 20 saja, 10 tu tak boleh buat apa, kan. Jadi apabila kita nak beralih daripada yalah, yang tenaga yang berasaskan kepada fosil kepada tenaga hijau ataupun boleh baru, dia menepati beberapa perkara yang penting. Dan saya ingat yang ini yang mungkin saya mengajak semua memahami soal peralihan tenaga ini bukan daripada perspektif alam sekitar semata-mata. Dia daripada perspektif ekonomi, dia daripada perspektif keselamatan negara, dia daripada perspektif kewangan. Disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Pertama, selagi kita membenarkan kapasiti penjanaan elektrik di negara kita ini kekal macam sekarang, maksudnya arang batu dengan gas dan lebih banyak gas, sebenarnya kita rugi, negara rugi. Kerana kalau gas itu tidak digunakan untuk penjanaan elektrik pada harga subsidi yang ada sekarang ini, gas itu boleh digunakan sama ada dieksport sebagai LNG ataupun digunakan untuk industri hiliran seperti petrokimia. Kita boleh dapat wang yang jauh lagi besar daripada yang cara kita guna sekarang. Terus itu yang pertama. Jadi dalam keadaan gas adalah sumber terhad yang akan habis, dia sangatlah merugikan apabila kita hanya gunakannya untuk dibakar untuk penjanaan elektrik. Itu yang pertama. Jadi memperkasakan industri minyak dan gas maksudnya menambah nilai kepada setiap molekul gas itu untuk mendapatkan manfaat yang paling baik kepada negara. Dan manfaat yang paling baik ialah menjual gas-gas ini ke pasaran dunia dan bukannya dibakar untuk penjanaan elektrik, kerana ada cara lain yang lebih baik. Perkara yang kedua ialah bekalan gas di negara kita ini bergantung juga kepada unjuran, tidak kekal selama-lamanya.
Ada unjuran yang mengatakan seawal 2035, maksudnya dalam masa 10 tahun, 11 tahun daripada sekarang, kita akan kekurangan gas, dan kalau kita tidak secara cepat beralih kepada tenaga boleh baru, kita akan terperangkap seperti yang berlaku di negara-negara lain macam Europe dan yang lain. Dia tak cukup gas, dia kena import gas. Import gas, satu kargo gas 100 juta ringgit. Bayangkan kalau kita tidak bertukar daripada sekarang, kalau 10-15 tahun daripada sekarang, tiba-tiba kita kekurangan gas kerana penjanaan tenaga kita ni majoritinya gas, kita kena mula import gas. Kalau sekarang pun kita bising tentang kedudukan mata wang ringgit kita, bayangkan bila kita kena bayar berbilion-bilion tiap-tiap bulan untuk elektrik kita, untuk bawa masuk gas. Jadi dia juga soal keterjaminan dan keselamatan negara di masa akan datang, di samping daripada soal kewangan negara, because we have to manage our balance of payments in the future. Yang berbeza begini, kami di Kementerian Ekonomi boleh ada pilihan. Kita kata tak apalah kot, bukan masalah aku, 15 tahun lagi, not my problem, aku dah tak ada dah. Tapi untuk kita memastikan bahawa peralihan ini boleh berlaku dengan baik, dia bukan boleh buat dalam masa 1 tahun. Untuk kita tukar kepada solar, untuk kita tukar kepada biomass dan sebagainya, kita perlu buat ni pada jangka masa 20-30 tahun daripada sekarang ni. Jadi sebab itu kami push dengan cepat daripada sekarang. Sebab itu kita kritik pentadbiran-pentadbiran yang lalu. Dia duduk, dia tengok saja. Sedangkan you know this is coming. Cuma it's coming 10-15 tahun lagi lah, kan. Jadi sebab itu kita kena percepatkan. Itu yang menyebabkan kerajaan menukar semua dan mempercepatkan semua. Contohnya kita naikkan sasaran kapasiti penjanaan tenaga boleh baru kita sekali ganda, daripada 45% menjelang 2050 kepada 70%, kan. Sebab itu juga, untuk menjawab yang YB Elizabeth tanya tadi, sebab itu juga bila kita tengok kepada keadaan sekarang, dasar sebelum ini ialah tak apalah, kita Malaysia pandai-pandai sendiri, nanti jadilah. Dia tak jadi macam itu. Dalam keadaan seluruh dunia sekarang sedang berlumba-lumba untuk menjana tenaga boleh baru dan membawa teknologi, Malaysia kata kita orang nak buat sendiri, kita nak tutup negara. So, bayangkan kalau masa kita mula-mula korek minyak dulu, kita kata saya tak nak orang datang untuk korek minyak sebab saya nak simpan minyak untuk saya. Kiamatlah minyak tu tak keluar. Kita kena buka kepada dunia, baru orang yang ada kepakaran masuk dan dia korek teroka minyak. Memanglah ada minyak tu yang dijual di luar negara, tapi limpahan itu bukan saja dari segi wang, tapi yang paling penting dari segi kepakaran dan pelaburan itu masuk. Sebab itulah kita berada di depan dalam industri minyak dan gas, sebab zaman 70-an itu kita membuat keputusan sebegitu. Pentadbiran sebelum ini dia tak buat begitu, dia tutup semua. Dia kata tak apalah, kita tunggulah. Tunggu tak menjadi lah. Jadi sebab itu kita buka, dan permintaan utama sekarang ini ialah di Singapura. Kita akan tentukan melalui kuota, tapi bila ada permintaan daripada Singapura dan kita boleh ekspor ke Singapura, maka pelaburan itu akan mula datang di Malaysia. Dan bila pelaburan itu datang, kapasiti itu akan ada, sebahagian juallah kat Singapura. Tapi kapasiti yang ada itulah yang akan membantu negara menangani dari segi imbangan pergantungan kepada penjanaan elektrik gas yang kita rasa akan mula bermasalah dalam 10-15 tahun akan datang. Jadi itu masalah saya dengan Tok Mi di Kementerian Ekonomi. Sebab perancangan kita ialah ambil masa untuk 30 tahun akan datang. Dia bukan sesuatu yang macam umum BRIM masuk duit dalam poket. It doesn't work like that. We have to take a standpoint here, tengok senario 30 tahun, apa keputusan yang terbaik, dan memang agak sukar untuk difahami
kecuali oleh orang-orang yang betul-betul fokus dalam isu itu. Tapi kita dah melalui proses itu, dan macam contohnya saya balik daripada Qatar kan, yang saya ingat yang kebanyakan daripada rakyat kita tak tahu, pelaburan terbesar di dunia sekarang ini bukan lagi dalam teknologi digital, komputer semua ni. Pelaburan terbesar 1.1 trilion untuk 2 tahun yang lepas sebenarnya ialah dalam sektor peralihan tenaga. The money is into green and energy transition. Jadi if you are not in energy transition, you don't get the money lah. Investment will not go there. Sama macam kita dulu, kita terlepas kapal, orang tengah invest dalam digital semua, kita masih you miss the boat, orang dah pergi tempat lain. Sebab itu sekarang ini pentadbiran kerajaan sekarang pacak awal-awal umum satu dunia bahawa kita akan menjadi negara nombor 1 di rantau Asia Tenggara dalam bidang peralihan tenaga, supaya orang tahu dalam tempoh 30 tahun akan datang kita perlukan 50 bilion dolar pelaburan baru orang akan mula berminat. Sebab orang tahu okey, Malaysia akan menjadi pemimpin serantau, Malaysia akan melabur 150 bilion dolar. Saya pun I want to be a part of that, because that is where the growth is kan. Jadi sebab itu saya dari segi soal peralihan tenaga ni, dia bukan semata-mata environmental, is a very strategic economic and sovereignty issue. Dan kita dah melihat apa yang berlaku di negara-negara lain bila ada peperangan di antara Ukraine dengan Russia. Tenaga elektrik di negara-negara lain yang tidak merancang dari segi peralihan tenaga mereka dengan baik, bil elektrik naik sampai 3-4 kali ganda dalam masa beberapa bulan. So itu perancangan kita, dan peralihan tenaga boleh baru ini adalah daripada perspektif itu kan. Soalan yang kedua ialah tentang gaji minima, yang ditanya mengenai gaji anak muda dan gaji siswazah. Ada perbezaan di antara gaji minima dengan gaji progresif. Setakat ini, dan soal gaji minima ni memang diperjuangkan oleh PH daripada dululah. PH yang kata kena ada gaji minima, kena ada gaji minima kan, dan gaji minima sekarang 1,500. Gaji minima ini hanya menangani sebahagian daripada soal pertumbuhan gaji. Dia tak menangani sepenuhnya. Jadi sebab itu bila ada gaji minima, dia membantu golongan pekerja kurang berkemahiran yang paling bawah, kerana starting salary mengikut undang-undang adalah 1,500. Tapi itu tidak serta-merta memastikan bahawa ada anjakan gaji, tangga gaji daripada bawah sampai ke atas. Jadi masalah seterusnya yang kita kena tangani ialah dari segi masalah gaji permulaan yang rendah, terutamanya kepada anak muda dan graduate. Yang ini pandangan saya hanya boleh diselesaikan pula dengan adanya dasar dan juga inisiatif yang melibatkan gaji progresif. Cuma masalah gaji progresif ini tidak boleh dilaksanakan macam gaji minima. Gaji minima boleh dibuat undang-undang, gaji mesti lebih tinggi daripada 1,500. Siapa tak bayar 1,500 salah undang-undang kan. Kita tak boleh nak tetapkan gaji permulaan mesti 2,500, lepas itu 2 tahun mesti naik 3,000. It doesn't work like that. Sebab kalau saudara-saudari ada bisnes, kerajaan buat macam itu, kita pindah pergi negara lain, macam mana kita nak berniaga kan? Sebab itu kita sekarang sedang melihat macam mana kita nak bawa semua pihak dalam ekonomi kita, kerajaan, majikan, pekerja-pekerja, supaya kita boleh bersetuju dengan kerangka gaji progresif. Dalam banyak-banyak perkara yang kami tangani di Kementerian Ekonomi dari segi dasar makro, pandangan saya cabaran paling besar ialah gaji progresif. Bayangkan kita nak dapatkan semua majikan bersetuju dengan pekerja, bersetuju dengan kerajaan, berapa sasaran naik gaji untuk tempoh 10 tahun akan datang. Untuk itu berapa sasaran perlu naik tiap-tiap tahun, dan kalau dipersetujui sasaran itu naik tiap-tiap tahun, siapa nak bayar apa? Kerajaan nak bayar banyak mana? Swasta nak bayar banyak mana? So it's a very intricate issue. Cuma pandangan saya ialah
kita tak boleh macam, yalah, kita tak boleh berharap supaya perkara ini selesai dengan sendiri. Dia tak selesai dengan sendiri. Jadi kerajaan mesti memulakan langkah ke arah itu, walaupun kita tahu ia adalah satu daripada perkara yang paling mencabar sekali. Kerana dalam masyarakat kita, kalau tengok pembentangan daripada EPU tadi, salah satu masalah utama ialah soal gaji. Negara kita bagi setiap RM100 nilai ekonomi yang dijana, hanya RM36 saja yang pergi sebagai gaji. Yang RM64 itu dia pergi jadi untung kepada pemilik lah. Negara-negara yang maju dia lagi tinggi lah, 40-50% kan. Bukan itu saja, masalah kita yang lagi besar, negara lain kalaupun hanya 38-40% sahaja daripada nilai ekonomi yang dibayar sebagai gaji purata mereka itu tinggi. Beza di antara orang yang mula-mula kerja dengan CEO dia tak adalah banyak sangat. Kita ni walaupun 36%, tapi gaji permulaan dan gaji purata itu terlalu rendah. Sebab itu kita berada dalam situasi ada CEO dapat 10 juta setahun, tapi di syarikat dia gaji permulaan dia masih lagi 2,200 bandingan tu kan. Jadi ini ialah semua cabaran-cabaran yang perlu kita rangka dengan baik. Itu yang saya sebut bahawa kerajaan telah mulakan perbincangan untuk kita susun dasar kita mengenai gaji progresif. Jadi saya ingat perkara ini akan mengambil masa, dan tapi kalau kita berjaya, maksudnya ini adalah kerajaan pertama sejak kita merdeka yang mahu melaksanakan satu dasar yang menetapkan bahawa kenaikan gaji itu mestilah pada kerangka yang tertentu untuk menyelesaikan masalah gaji permulaan yang rendah ataupun menyelesaikan masalah gaji tak naik tiap-tiap tahun. Soalan ketiga tentang kampung tradisi. Kampung tradisi ni ada 2-3 perkara lah. Pertama, soal pembangunan kampung tradisi, soal tanah, soal hak milik itu sebenarnya di bawah kerajaan negeri lah. Yang itu yang kita kena bekerjasama, kerana masalah-masalah kampung tradisi yang ada setakat ini adalah begini. Kalau contohnya kita sekat apa yang boleh berlaku di kampung tradisi, jual tak boleh, buat tu tak boleh, ni tak boleh, maka kita perlu menghormati undang-undang juga bahawa ini hak milik pemilik kepada harta-harta di kampung tradisi ni. Tapi kalau kita membiarkan 100% begitu tanpa ada hala tuju ataupun inisiatif ataupun kerangka untuk kita menangani kampung tradisi, kita juga berhadapan dengan risiko orang pemilik kampung tradisi ni, hartanah di kampung tradisi ni, dia dah pergi duduk tempat lain dah. Jadi sebab hartanah dia tu tak naik dan sebagainya, jadi kampung di tengah-tengah bandar, akhirnya dia disewakan kepada pekerja asing ataupun pelarian. Saya antara salah seorang wakil rakyat yang terpaksa berdepan dengan benda ni tiap-tiap hari kerana dalam kawasan saya ialah Kampung Pandan sebelah KL, dan masalah dia ialah pada masa yang kita kata ni kampung tradisi, kita kena pertahankan, orang yang duduk di situ, orang asal tu tak banyak lah, tinggal 10-20% je. Yang lain itu dia duduk kat Ulu Langat lah, dia duduk kat Putrajaya lah, kemudian dia bagi sewa kan. Jadi memang saya setuju, dan kalau sebaik-baiknya lah, secara idealnya kerajaan negeri, agensi kerajaan persekutuan boleh bekerjasama. Sementara kita mengekalkan kampung tradisi, kita perlu cari jalan supaya kampung tradisi itu menjadi produk pelancongan di tengah bandar, supaya itu akan juga menambah potensi ekonomi kampung-kampung tradisi ini.
Tapi kalau tanpa ada kerjasama dan fokus begitu, risiko kampung tradisi itu akan terus jadi macam sekarang. Kalau saya jadi pemilik di kampung tradisi, saya kata lemaklah korang, aku nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh semua, tapi I can't do anything. Jadi aku bagi sewa je lah kepada siapa-siapa. Jadi satu rumah tu dia buat 5-6 bilik, dia sambung elektrik banyak-banyak, sebab satu bilik satu elektrik sambungan, tiap-tiap 3-4 bulan ada rumah terbakar. Itu memang pengalaman saya di kawasan saya menangani kampung tradisi ini kan. Jadi insya-Allah Menteri Besar pun daripada PH, Menteri Ekonomi pun daripada PH, insya-Allah itu sesuatu yang hanya unik kepada wakil-wakil rakyat di Selangor dan di Kuala Lumpur, sebab kampung tempat lain tak ada kampung tradisi. Jadi insya-Allah ini sesuatu perkara yang kami boleh kaji dengan lebih mendalam. Saya ingat soalan keempat tadi pasal kos sara hidup dengan guna pasal OKU kan. Baik, inflasi. Kedudukan inflasi sekarang ialah ia telah menurun selama 11 bulan berturut-turut. Yang saya kata menurun itu bukan saya pandai-pandai cakap, itu adalah angka rasmi. Dan angka rasmi, kalau orang kata inflasi ni tak betul lah, dia tipu lah, aku pergi kedai tak sama lah, itu adalah kaedah mengira inflasi yang diguna pakai bukan saja di planet ini tetapi di seantero alam. Sebab negara tak boleh nak pandai-pandai kira inflasi sendiri, dia mesti mengikut kaedah pengiraan yang ditetapkan oleh peringkat antarabangsa, supaya apabila pelabur ataupun pengurus dana dia membandingkan satu negara lain, bila sebut angka inflasi itu, ia adalah menggunakan satu kaedah yang seragam. Jadi hakikatnya ialah inflasi telah turun untuk 11 bulan berturut-turut, dan pandangan kami lah ia akan terus turun. Cuma ada sedikit sahaja perkara yang saya faham kenapa masih lagi orang mempersoalkan tentang harga barang ini, ialah kerana komponen dalam bakul-bakul harga yang dikira untuk mendapatkan angka inflasi itu, komponen harga makanan, baik harga makanan mentah, terutamanya harga makanan siap di restoran ataupun yang dibawa balik ke rumah, yang itu angkanya itu lebih tinggi berbanding dengan kos-kos lain. Kos telekomunikasi rendah, kos tenaga rendah, kos pengangkutan rendah, kos baju rendah. Tapi memang betul bila bab mari daripada makanan, terutamanya makanan siap, yang itu memang antara yang paling tinggi berbanding dengan kos-kos lain. Tetapi itu pun dia telah mula menurun sejak Februari, saya ingat. Memang betul masa saya mula-mula masuk, yang lain turun tapi bab makanan tak turun lagi, dia bertahan November, Disember, Januari, bab Februari dia mula turun kan. Jadi saya rasa inflasi itu akan terus turun. Soalnya sekarang ini ialah orang kata macam mana ada bila sebut pasal kos sara hidup ni, dia ada beberapa komponen. Komponen pertama ialah soal gaji. Dia bukan soal kos, bukan soal harga semata-mata. Kan? Jadi sebab itu, seperti yang soalan kedua tadi, sebab itu kita tumpu banyak kepada beberapa perkara yang melibatkan gaji. Pertama, mesti ada dasar gaji progresif supaya ia menjadi perkara undang-undang. Gaji permulaan ini kena tinggi sedikit, kenaikan tahunan ini mesti kena ada. Kan ada orang 10 tahun tak naik gaji kan? Memanglah teruk, inflasi naik tiap-tiap tahun, gaji tak naik kan. Jadi kita tumpu kepada gaji. Kita juga tumpu kepada soal mencambahkan ekonomi dalam sektor-sektor strategik yang boleh menawarkan gaji lebih tinggi. Sebab itu kita tumpu kepada tenaga boleh baru, kita tumpu kepada digital, kita tumpu kepada menghasilkan projek-projek pertanian moden yang walaupun pertanian tapi gaji dia lebih tinggi daripada gaji graduate, kerana nilai dia itu boleh menampung gaji graduate contohnya kan. Yang ini supaya
lebih ramai rakyat kita yang kenaikan gajinya itu berpatutan, supaya kalau ada kenaikan harga barang makanan dia tak terasa sangat. Kalau ikut inflasi, saya tak pernah ulang benda ni lah, menteri-menteri sebelum ini selalu ulang, iaitu inflasi di Malaysia ini adalah antara yang terbaik di dunia. Memang betul, memang betul. Sebab tu kalau bila saya pergi ke luar negara, semua orang akan tahniah Malaysia, pertumbuhan bagus, inflasi bagus. Tapi kita sedia maklum, walaupun angka inflasi itu lebih rendah berbanding negara lain 7%, 8%, tapi sebab kenaikan gaji di Malaysia itu lambat. Jadi bila naik sikit je harga makanan, terutamanya orang duk kira ukur harga roti canai, harga nasi goreng ayam yang nak bawa balik ni kan, dia naik sikit je, naik RM1 je, orang terasa dah. Sebab apa? Sebab gaji itu rendah, maka sebarang kenaikan harga barang makan yang kena beli tiap hari ni dia terasa kan. Jadi soal gaji itu bagi saya lebih penting daripada soal kos. Pada masa yang sama juga kita kena tangani soal kos lah. Jadi kita tengok kenapa harga barang ni naik, terutamanya yang melibatkan makanan. Kerana yang paling sensitif ni ialah makanan. Bila sebut pasal makanan, dia adalah berkaitan dengan bekalan. Kalau soal makanan mentah, memang kita kekurangan sebab kita import. Daging kita import 80%, sayur kita import, cili kita import, semua kita import. Jadi bila kita import ni memang dia naik lah kan. Jadi sebab itu orang tak faham lah kenapa antara tugas utama kami ialah mempercepatkan kapasiti pengeluaran makanan mentah. Saya dengan Tok Mi ni kerja tiap hari kira tanah kat mana, berapa ekar, cili mana, itu saja. Kerana kita kena menambah kapasiti pengeluaran makanan mentah supaya kita ada keupayaan sendiri. Dan bila lebih banyak pengeluaran makanan, maka harga itu akan lebih turun lah. Jadi kalau gaji pun lebih baik, tawaran lebih baik dari segi bekalan, dan itu insya-Allah akan dapat mengimbangi penawaran dan juga permintaan. Satu lagi, sebab itu kami cuba vending machine. Sebab kos makanan sekarang yang banyak ni ialah kos makanan lah kan. Kos makanan sekarang kalau jual nasi lemak RM5, kos sebenar bahan mentah tu lebih kurang RM1 lebih ya. Yang lain ialah kos tenaga, kos masa, kos elektrik, kos gerai, kos lesen. Banyak tu yang tak berkaitan. Sebab itu kita cuba, kita tengok sama ada rakyat boleh terima ke tidak beli barang makanan ruji yang siap ini daripada mesin, kerana itu akan menghapuskan semua kos-kos tidak langsung. Sewa tak payah bayar, tak payah tunggu kat situ, tak payah bayar pekerja, tak payah bayar elektrik. Sebab itu boleh jual nasi lemak RM2, RM3, laku habis. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk kita menangani struktur rantaian bekalan makanan kan. Kita orang buat macam mana pun dia akan tetap ada yang kata oh tak jalan lah, tak ada apa. Sebab yang ini saya mungkin bunyi kasar sedikit. Negara kita telah terbiasa dengan tindakan kerajaan bila bising sikit ambil duit bagi subsidi. Kita terbiasa dengan Panadol. Dan bagi saya perkara inilah yang menyebabkan kita ada masalah dengan bekalan ayam dan telur dulu. Bila tahun lepas bila ada kenaikan harga ayam dan telur sikit je sebab dia naik sebab harga jagung dunia naik. Import jagung naik, harga ayam pun naik kan. Jadi bila harga ayam ni naik, kerajaan tengok orang bising harga ayam naik, kerajaan masa itu buat apa? Dia kenakan kawalan harga. Yang ini yang rakyat nak tunggu ni. Bila kerajaan nak meletakkan setiap harga tu kawal. Yang ini RM2, ini RM3 semua kan. Kita dah buat selama 60 tahun kaedah ini. Dan kali terakhir yang kita buat sehingga menyebabkan kita ada gangguan bekalan ayam ialah dengan ayam dan telur. Kita kawal harga ayam, bukan kita lah, pentadbiran lalu lah kan. Dia kawal harga ayam, dia tetap harga ayam, dia tetap harga telur. Lepas tu dia kira dia nak bagi subsidi. Pengurusan subsidi sebegitu
sangat rumit. Akhirnya yang berlaku ialah bagi penternak ayam, dia kata daripada aku ternak ayam ni bayar harga jagung mahal semua, jual nanti rugi, baik aku bunuh dia awal. Because kalau saya tunggu dia 3-4 bulan lagi untuk jual tu rugi. Tiap-tiap hari saya kena ambil duit daripada poket untuk bayar, dalam keadaan sistem itu rugi. Sebab itu saya, walau macam mana orang kritik pun, saya kata kita tak boleh turun ke jalan itu lagi dah. Kita sebagai negara Malaysia mempunyai rejim kawalan harga yang paling banyak di Asia Tenggara. Selama 60 tahun kaedah kita ialah mengawal harga. Kerajaan takut orang marah, tetapkan harga siling, kemudian ambil duit rakyat, bayar kepada pengeluar sebagai subsidi. Itu yang subsidi naik terlalu tinggi. Kita tak selesai masalah tu pun sampai ke hari ini. Ayam masih lagi bermasalah sebelum-sebelum ini dan sebagainya kan. Jadi sebab itu kita tak boleh dah bergantung kepada Panadol bila soal kos sara hidup. Kita kena ambil penyelesaian menyeluruh, jangka panjang, termasuklah yang melibatkan naikkan gaji dan juga menambahkan perbekalan makanan itu secara mampan, dan kita serahkan sebaik yang mungkin kepada pasaran. Cuma galakkan dan campur tangan kerajaan untuk memastikan lebih banyak bekalan makanan itu dapat dihasilkan pada harga yang lebih rendah dan berpatutan, dengan kita tangani kos-kos yang tak perlu. Dan kalau ini kita teruskan dalam 2-3 tahun akan datang, kapasiti pengeluaran makanan kita naik, insya-Allah pada masa yang sama gaji juga telah naik oleh kerana gaji progresif dan juga sektor ekonomi yang lebih baik. InsyaAllah itu akan dapat menguruskan soal kenaikan kos sara hidup di masa-masa akan datang, supaya kita tidak terus terperangkap seperti ini. Yang pasal OKU itu insyaAllah saya ingat yang ini memang secara berterusan, dan dasar-dasar inisiatif itu akan terus datang daripada kementerian yang terbabit. Jadi saya ingat pengacara majlis duduk tengok daripada tadi, dia bukan dengar saya jawab, dia duduk tengok bagi isyarat supaya saya berhenti kan. Jadi I don't think I can. Saya ingat tak boleh dah kan, sebab kalau buka satu akan ada 5 orang lagi. Satu lebih saya daripada Parlimen YB ni. Ini alasan. Okey, tapi tak apa. Okey, sila satu saja sependek. Okey, nama saya Syed Halim, pengurusi MPKK Kampung Pandan Dalam di kawasan Parlimen YB ya. Soalan saya yang pertama, saya mohon supaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar dapat beri pada geran tanah ni supaya bagi freehold lah pada kampung-kampung lama di seluruh Selangor. Itu harapan saya lah. Masa di Kampung Pandan pun 99 tahun, dah tinggal 20 tahun lebih lagi. Jadi saya mohon pihak kerajaan negeri dapat memberi freehold pada kampung-kampung lama ni. Yang kedua, iaitu pasal soal penyeludupan ni ya. Hari-hari lori tongkang-tongkang bawa masuk rokok haram ni. Jadi saya rasa kerajaan Malaysia dah rugi hampir 10 bilion setahun disebabkan penyeludupan rokok haram ni. Jadi saya mohon kerajaan supaya dapat pengawasan yang lebih meningkat lagi di atas kemasukan penyeludupan ini. Jadi duit tu boleh digunakan, hasil ini sepatutnya boleh digunakan untuk pertanian dengan lebih besar lagi ya, untuk Kementerian Ekonomi kita. Sekian, terima kasih. Okey, nasib baik, soalan mudah dua-dua. Pasal tanah freehold tu Amir tanya saya tanya Amir, nanti insya-Allah kita bincang kan. Tapi isunya saya ingat itu pertimbangan penuh di peringkat kerajaan negeri nanti, kerana bukan saja di Kampung Pandan lah, dia kena ambil pendekatan yang menyeluruh, dan yang itu insya-Allah kami lah, saya sebagai ahli Parlimen Pandan kena berbincang dengan kerajaan negeri dan sebagainya kan. Dan soalan yang kedua yang pasal penyeludupan rokok tu, memang telah beberapa kali dibincangkan di Jemaah Menteri.
Kementerian Dalam Negeri memang mengambil serius perkara ini, memang dia dah menilai, kerana memang betul dari segi jumlah hasil yang kerajaan persetujuan rugi akibat penyeludupan rokok ini memang berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Tapi bukan kedudukan dan tempat saya untuk komen. Saya boleh bawa perkara itu kepada kementerian dan agensi yang terbabit, dan kita tunggu langkah-langkah seterusnya yang mereka, saya tahulah, saya tak boleh kongsi kat sini, ada beberapa cadangan dasar mengenai perkara ini, tapi perkara itu kalau akan ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri lah, kecuali Amir nak umum terus pasal freehold ke apa. Terima kasih. Pasal tanah ni sebenarnya begini, kita ada beberapa kekangan kita ialah pasal pembangunan. Lebih-lebih lagi bila cakap tentang kawasan semi urban ataupun urban lah, Pandan dan sekitarnya, sooner or later development will come in. Development ini bukan bermaksud hanya development perumahan komersial, tetapi juga infrastruktur. Bila infrastruktur ada dan tanah-tanah tersebut akan ada proses pengambilan. Proses pengambilan dalam contoh list itu juga akan mengurangkan kos. Kalau tidak, government akan spend lagi tinggi untuk membina kemudahan-kemudahan tersebut. Ini perkara kalau ikutkan memang semua suka list freehold ni ataupun selama-lamanya, tapi dia tidak boleh begitu semudah-mudah itu. Tetapi kerajaan negeri apa yang kita buat, hak milik itu boleh disambung dengan RM1,000 selagi mana anda duduk di sana. Nak sambung lagi 99 tahun pun RM1,000, dan kita tak akan ganggu ataupun kita tak akan kacau. Tapi valuation itu sendiri akan bagi efek kepada kita, kepada development dan pembangunan. Last kali, yang soalan tadi yang berkenaan dengan indeks kebahagiaan, wujudkan kawasan pelancongan, dalam rekodnya sebenarnya Selangor adalah tempat yang paling tinggi pelancong datang. Yang kita bimbang sebab pelancong ramai datang tu kadang-kadang menarik dan meningkatkan kita punya dengan traffic jam. Ini terjadi di Bandaraya Melaka. Hujung minggu Bandaraya Melaka, penduduk-penduduk Melaka tak datang ke Bandaraya sebab jam dengan pelancong daripada luar, daripada Selangor, daripada negeri lain dan sebagainya. Tapi itu bukan masalahnya. Saya rasa isu tentang indeks kebahagiaan ni dia akan dapat diselesaikan bersekali. Sebab tu saya sebut tadi, kemudahan pengangkutan awam sebahagiannya disumbang oleh traffic jam. Sebab itu pengangkutan awam, jalan, infrastruktur itu akan meningkatkan sedikit kelegaan kita. Tadi saudara Fizi sebut tentang gaji. Ini juga sebenarnya sebahagian stres yang ditangani oleh rakyat di negeri kita, sebab gaji besar, RM3,000, compare dengan tempat lain mungkin rendah, tetapi kos hidup tinggi. Bila kos hidup tinggi itu tak mampu ditanggung dengan gaji yang diterima, walaupun compare dengan gaji di Kuala Terengganu ataupun di Kelantan, tapi peluang pekerjaan itu tiada di Kuala Terengganu dan di Kelantan. Jadi sebab itu antara sasaran kita dalam term yang akan datang insya-Allah adalah untuk mendapat pendapatan yang tinggi, bukan sediakan kerja tetapi sediakan pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Caranya ialah dengan education, technical dan vocational, dan termasuk juga kita menyusun pembangunan dan juga investment yang datang, juga menawarkan gaji yang tinggi, bukan hanya pekerjaan, bukan numbers of job, tetapi kualiti pekerjaan yang ditawarkan di negeri kita. Sikit dah. Terima kasih.